So saya tak nampak ada chat ke apa, nanti Ajib akan bagi tahulah untuk alert saya sebab saya guna satu laptop ni. Okay, so malam ni ada beberapa orang masuk dalam 22 orang. Okay, terima kasih sebab join malam ni. So malam ni kita lebih kepada sesi briefing lah untuk fighter-fighter baru dan juga ada fighter lama juga sekali kita jemput sekali untuk join. So malam ni kita nak cover part dan lebih kepada discussion lah. Discussion untuk produk. Maksudnya kita akan cerita pasal mungkin ada yang dah run FBX tapi dia orang tak tahu nak fokus ke angle mana, dan ada yang dah cuba tapi tak berapa nak jadi iklan je. So malam ni kita akan buat postmortem sikit lah, tunjuk sikit, dan saya akan share sikit antara result yang saya dah buat dengan angle yang mana korang nak fokus. So the first thing is benda yang paling penting sekali bila saya tekankan dekat semualah, untuk kita nak jual satu benda, satu produk ni, kita kena, perkara yang paling penting pada saya ialah knowledge lah. So macam mana pun, apa produk sekali pun yang kita nak jual, benda yang paling penting sekali adalah kita kena tahu apa yang kita nak jual. Produk tu kita kena faham betul-betul sebelum kita jual, supaya bila ada persoalan daripada prospek ke customer, kita tahu apa kita nak jawab dan kita tak teragak-agak. Bila kita teragak, kita sendiri ada rasa ragu-ragu dengan produk, belum tentu, mungkin kita akan ada masalah untuk jual. Tak kisahlah sama ada kita ni menjual melalui menggunakan website ke e-com ke, tapi the main part is benda yang paling penting sekali is kita kena faham dulu dia punya flow produk dan apa isi kandungan yang, apa yang produk ni boleh bagi pada orang lain untuk tambah nilai kepada orang lain. Itu yang paling penting sekali. Okay, so basically kita akan cerita pasal kandungan produk lah. So kalau siapa yang tak tahu lagi, ini adalah produk kita. Produk dia nama Excel Care, keluaran Excel Care. Nama produk Cody C+. Maksudnya dia adalah combination daripada dua bahan utama daripada dalam produk ni lah, iaitu Cordyceps militaris dan vitamin C. So dalam produk ni di dalam bentuk tablet kunyah. So kalau tanya rasa tu rasa apa, dia akan rasa oren lah. Sebab kita akan sebab kita campur dengan vitamin C, salah satunya dengan manfaat vitamin C, dan satu lagi daripada segi rasa, supaya kita nak elakkan daripada prospek mungkin yang tak berapa suka dengan rasa Cordyceps ni bila kita guna 100%. Jadi kita campurkan dengan vitamin C supaya dia ada combination rasa masam-masam macam makan oren. Okay, kita pergi kepada basic dulu lah. Masuk Cordyceps ni dikira macam satu produk. Kalau kita tengok produk ni, bahan Cordyceps ni dah lama digunakan, terutamanya daripada market pasaran China lah. Dan kalau tanya kawan-kawan kita yang Chinese ni, yang ada herba-herba, diorang akan tahulah Cordyceps ni apa benda. Dan diorang memang dah amalkan, cuma kita bawa dia untuk masuk market untuk orang kita ni first kali sebab tak banyak lagi, tak ada, boleh kata tak ada lah kot yang dalam pasaran yang gunakan bahan Cordyceps ni. Dan kita antara yang buat produk untuk yang fokus kepada masalah-masalah yang kita akan sebut nantilah. Okay, so Cordyceps militaris ni basic dia adalah, dia bahan dia yang mengandungi antioksidan tinggi, dia boleh meningkatkan sistem imunisasi dan merangsang sel-sel dalam badan kita lah. Lepas tu dia dipercayai dapat melawan sel kanser. Sebab bila antioksidan tinggi, bila kandungan antioksidan yang tinggi, sebenarnya dia adalah anti kanser. Dia antioksidan yang tinggi adalah dikenal dia banyak recognize sebagai untuk dia melawan kanser lah. Tapi kita tak perlu nak go through sangat benda ni, kita tak perlu nak claim benda ni sebagai boleh rawat kanser ke apa, kita tak perlu, sebab banyak lagi angle-angle lain yang kita boleh fokus. Bukan kita tak nak claim benda ni boleh rawat kanser, tapi seelok-eloknya dan sebaik-baiknya kita jangan lawan dengan doktor yang sekalian. Diorang akan
benda ni akan trigger lah sebab benda ni terlalu sensitif untuk kita mention. Tapi basically benda ni dengan kandungan antioksidan yang tinggi dia boleh bantu untuk masalah tu. Okay. Okay, so ini basically lah untuk vitamin C. Vitamin C ni kita dah tahu sebab apa. Lagi-lagi time zaman start COVID tu kita dah mula aware dan alert dengan kelebihan vitamin C dan keperluan vitamin C ni, kenapa kita perlu ada vitamin C. Dan kalau nak cerita pasal kebaikan vitamin C ni, tak perlu cerita panjang lebar lah sebab semua dah tahu. Dia memang bantu untuk kita punya sistem imun dan sistem ketahanan badan kita lah. Alright. Okay, kita akan pergi kepada manfaat produk. Sebab malam ni kita akan fokus sikit pasal produk. Lepas tu kita akan masuk kepada ads. Ads pun tak tekan, tak cerita lebih pun sebab rasanya dah ramai yang tahu pasal nak run ads ni. Cuma saya akan tunjuk cara yang saya gunalah untuk run ads. Okay. Okay, ini manfaat kondisi plus ni, salah satu ni adalah melancarkan peredaran darah. Maksudnya bila peredaran darah kita tak dapat berfungsi dengan baik, ada sumbat, maksudnya akan menjadi punca pelbagai macam-macam penyakit yang akan datang. Itu cerita kalau salur darah tersumbat lah. Dan salah satu manfaat Cordyceps ni, dia melancarkan peredaran darah kita lah, dan dia mengurangkan kandungan lemak yang tak baik, kolesterol lah, dia kolesterol tak baik, dan mencegah kita punya saluran darah daripada sumbat. So basically bila salur darah kita cantik, badan kita akan lebih sihat. Itu dia punya basic lah. Okay, dan dia berkait rapat juga. Bila salur darah kita cantik, bagus, jalan tak ada sangkut, maksudnya fungsi jantung kita akan berfungsi dengan baik. So ini boleh baca lah. Okey, salah satu kelebihan yang Cordyceps, ini semua yang saya senaraikan ni, ini ada bukan claim biasa . Semua ni ada dalam jurnal yang dah dibuat kajian, dah banyak kajian yang ada keluarkan, boleh search kat Google lah kalau korang nak dapatkan kepastian lagi. So selain daripada untuk part ni, dia membantu dalam sistem pernafasan lah. Sistem pernafasan untuk macam kalau siapa yang ada masalah batuk, sekarang tengah musim batuk sesama kan, boleh cuba amalkan, tengok akan ada perubahan daripada segi masalah tu lah. Alright. Ya, balik pada yang asal yang pada mula tadi, bila salur darah kita cantik, maksudnya organ-organ dalam badan kita semua akan berfungsi dengan baik. Dan terutamanya organ yang paling famous lah dalam dekat kita punya komuniti ni, selalunya ada masalah buah pinggang. Dan kalau kita tengok dekat klinik-klinik, makin lama makin banyak pusat dialisis kan, setempat banyak pusat dialisis yang dibuat. Tu maksudnya bila ada masalah buah pinggang kena cuci setiap hari. So puncanya adalah daripada basic yang pada asal tadi adalah masalah salur darah tak jalan dengan cantik lah. Alright. Okey, ini salah satu kelebihan lagi Cordyceps ni. Benda ni memang dah ada bukti saintifik dan research yang dah buat lah. Bila salur darah kita cantik, dan tentu dia akan bantu masalah kesihatan seksual lelaki lah. Dan dia akan melancarkan peredaran darah. Dan maksudnya memang dia buat kajian, saya ada baca satu artikel untuk orang yang lelaki yang ada masalah erectile dysfunction, maksudnya ada masalah ED, bila dia amalkan Cordyceps, dia bantu sedikit sebanyak improvekan dia punya sexual life lah. Alright. Okay, ini antara lagi lah meningkatkan tenaga, macam dia bagi kita tenaga segera untuk kita buat aktiviti harian. Macam selalunya ada juga yang kalau kita tengok produk-produk protein yang macam yang untuk tenaga, untuk orang pergi workout ke apa gym, kita boleh tengok salah satunya ada bahan dia yang ada letak adalah Cordyceps, sebab dia adalah
salah satu bahan yang membantulah. Alright. Ini macam tadi cakap lah, untuk basic mencegah pembentukan sel bara, menguatkan minda. Okay, jadi basic dia adalah, ini semua adalah manfaat yang daripada produk Kondisi Plus ni lah. So sedikit sebanyak yang saya share malam ni, manfaat produk ni, selain daripada info untuk korang semua, dia juga boleh pakai untuk dapatkan idea untuk korang buat copywriting bila run ads. Faham tak? Maksudnya bila run ads tu, daripada point-point yang saya bagi tadi, macam-macam angle kita boleh cuba untuk buat copywriting dan konten yang sesuai lah. Alright. Okay. Ini kita nak discuss yang lebih detail antara angle yang paling popular dekat Malaysia. Yang kalau tengok produk-produk kesihatan, dia banyak fokus pada 3 masalah ni, 3 serangkai lah, orang panggil 3 serangkai. Okey. Tapi apa yang saya cuba buat, apa yang saya dah buat bila saya run ads produk ni, saya tak sebut, saya tak mention pun 3 penyakit ni, tapi kita cerita lebih kepada cerita kesan daripada kencing manis. Bila kita ada kencing manis, apa yang simptom-simptom yang selalu kita hadapi. Dan saya gunakan simptom-simptom tu untuk buat copywriting. Faham tak? Sebenarnya kalau kita cerita masalah kesihatan, kalau kita borak dengan orang yang ada kencing manis dah dalam 15 tahun, 20 tahun, pakcik-pakcik kan, yang ada kencing manis dah 20 tahun. Bila kita cerita, kita makan produk ni, dia boleh rawat kencing manis. Diorang dah yang dah 20 tahun dengan kencing manis, dia dah tak fikir dalam kepala mereka untuk hilangkan kencing manis tu. Tak. Pada diorang, cukup diorang boleh buat kerja harian, badan dah tak sakit, mata dah tak rabun. Bila kencing manis, salah satu side effect dia, salah satu kesan dia, simptom dia adalah mata rabun, badan selalu sakit-sakit, selalu rasa kebas-kebas, malam kerap kencing, bangun malam untuk kencing. So benda tu bila diamalkan Kondisi Plus ni, kita cerita dia punya simptom-simptom tu hilang. Kita tak cerita masalah kencing manis tu hilang. Kita tak perlu nak cerita masalah tu. Dia cuma perlu pesakit kencing manis ni, dia cuma perlukan simptom-simptom tu hilang. Kencing manis dia dah tahu, memang ada dah dalam badan dia. Dan memang dia dah tahu dah, dia dah 20 tahun hidup dengan kencing manis. Tapi macam mana kita nak buat konten yang boleh selesaikan masalah ni. Faham tak? So nanti kita go through sikit. Okay. Ini antara poin-poin yang simptom-simptom kencing manis lah. Okay, kenapa saya senaraikan kat sini? Untuk kita buat satu konten yang tak perlu nak mention pun masalah kencing manis. Okay, contohnya, selalunya kencing manis ni dia akan ada berkait rapat dengan penurunan berat badan yang sangat mendadak. Kalau tengok orang yang ada kencing manis, berat badan dia akan turun secara mendadak. Dan sebenarnya bila berat tu turun secara mendadak, tak bagus untuk kesihatan. So daripada situ kita boleh gunakan boleh buat konten yang copywriting yang bersesuaian lah. Antaranya lagi kerap mengalami jangkitan kulit, gangguan penglihatan atau rabun mata. Okay. Contohlah kita nak buat satu konten kan. Untuk buat satu konten copywriting, kita letak headline dia, lepas amalkan dalam 7 hari, mata dah semakin clear, rabun mata makin mengurang. So kita boleh tekankan kat situ. So bila orang yang ada kencing manis tengok kita punya iklan ads, dia baca headline tu, dia tahu aku ada masalah ni. Tapi kita tak mention pun dia untuk masalah kencing manis. Kita cerita simptom. Okay. Antara salah satu macam saya sebut tadi lah, rasa kebas pada jari, kaki dan tangan. Selalunya orang ada kencing manis ni, bila salur darah dia tak jalan dengan baik, dia akan rasa kebas-kebas kat jari, kat tangan, kat jari kaki, kat tangan, rasa saram sejuk. Itu antara simptom-simptom orang yang ada kencing manis lah.
bayangkan orang yang ada kencing manis 20 tahun dia hadapi benda ni. So bila kita buat satu konten, kita cerita pengalaman macam mana simptom-simptom ni hilang. Tanpa perlu kita cerita, tanpa perlu kita mention kencing manis tu. Faham tak? Okey, antara yang lagi satu, okey, ini yang paling famous jugalah, luka yang lambat sembuh. Selalunya orang kencing manis paling takut kalau luka. Sebab luka dia akan menyebabkan bila luka tu lambat sembuh, dia akan menyebabkan masalah penyakit lah. Macam contohnya yang kalau selalu luka belah kaki ni, tu yang selalu kena potong kaki, kencing manis potong kaki tu kan. Sebabkan dia punya luka tu lambat nak pulih. So kita boleh ambil poin-poin ni dan gunakan untuk buat konten. So yang lain tu boleh baca lah. Okey, itu untuk kencing manis. Kalau untuk sakit masalah jantung pula, selalunya dia akan rasa dada tu rasa tak selesa, rasa macam ada benda tekan dekat bahagian dada tu. Memang rasa macam tak sedap lah. So macam kadang-kadang rasa macam nak sendawa tu, macam nak sendawa ke tak sendawa macam tu. Macam ada something kat dada yang rasa tak selesa. Itu adalah antara simptom-simptom lah orang yang ada masalah jantung. Dia rasa ketat, rasa macam kena empak. Itu antara poin-poin untuk orang yang sakit jantung. So kita tak perlu nak mention directly sakit jantung, menyelesaikan masalah sakit jantung, tak. Kita boleh buat satu konten copywriting based on alhamdulillah lepas makan dalam masa 3 minggu, 4 minggu, badan rasa sedap, dada rasa lapang, selesa. Kalau dulu kerap-kerap berpeluh, sekarang dah dulu kerap peluh secara tiba-tiba, rasa macam berdebar-debar, sekarang dah tak ada rasa macam tu. Sebab kadang-kadang tengah buat kerja, tengah duduk-duduk diam-diam, tiba-tiba rasa sesak nafas. So benda-benda ni kita boleh jualkan pada prospek untuk jadikan konten. Alright. Ini antara tambahan lagi lah untuk simptom. Okey, yang lagi satu adalah darah tinggi lah. Okey, kalau darah tinggi ni kita dah dapat, kalau baca kat poin-poin sini, tapi kita dah boleh create satu copywriting yang sesuai. Contohnya sakit kepala berpanjangan, macam tiba-tiba bangun-bangun pagi je rasa sakit kepala sangat. So maksudnya dia ada masalah darah tinggi. So kita boleh buat satu konten yang ayat macam bangun pagi dah tak rasa sakit kepala, bila buat kerja tak rasa penat. Dan kalau satunya orang ada masalah darah tinggi ni, kadang dia rasa cepat mengantuk, penat je lah. Alright. So far ada apa-apa soalan tak? Semua clear ke? Okay ke? Kita tengah cakap dengan seorang ni. Okay, clear semua Alright, Razik clear. Clear. Alright, Jai kan clear. Alright. Clear. Okay, rasanya ini je untuk part produk. Okay, ini kita tunjuk sikit lah, ini harga produk. Okay, untuk part produk. Ke ataupun ada apa-apa yang boleh tambah sikit ke? Syakir boleh tambah sikit? Nak tambah sikit pasal bagi sepatah dua kata ke? Nak dengar tak anak Tok Abah bercakap? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nak on kamera ke? Boleh on kamera. Nak tengok. On. Allah. So hari ni saya dekat rumah Tok Abah. So pinjam Tok Abah punya laptop kan ni. That's why nama Datuk Faiz Kamsah kan. Yang pinjam Tok Abah punya laptop. Okay. Right. Semua boleh dengar Dengar clear. Dengar clear Okay, alhamdulillah. So thank you very much dan kerana mengambil peluang ni lah sama-sama kita dengan Faris semua Dan one of the reasons kenapa produk ni betul-betul best ialah sebab produk ni betul-betul direct ke hati. Memang Tok Abah Faiz Kamsah sendiri pakai.
Dan beliau juga pakai tiap hari dengan umur 71. Dan bila tim kami lah, saya, Faris and gang semua, plan untuk produk ni memang kita nak dapatkan satu produk yang Tok Abah Faizal Kamsah pakai tiap hari. Dan memang betul-betul berkesan untuk beliau. Dan bila berkesan, dia pun cerita seronok. Bila dia cerita seronok, follower dia pun ada trust yang banyak, and kita semua pun Alhamdulillah dapat ni. Okay. So itu je lah yang saya share. Thank you Faris. Itu je. Itu je lah. Alright. So inilah basic untuk knowledge lah, basic knowledge. So saya harap yang lain akan buat further research lah pasal produk ni supaya kita sama-sama faham pasal produk ni sebelum kita jual. Untuk apa? Untuk lebih mudah kita nak jawab dengan customer prospect lah. Alright. So untuk setting ads, saya tutup dulu. Okay, sebelum kita pergi pada untuk setting ad, nak tanyalah, siapa kat sini yang tak pernah run ads e-com? Saya nak tahu dulu tempat ni. Ada siapa-siapa tak yang tak pernah run e-com? So kalau rasanya kau tak ada jawab, maksudnya semua pernah lah . Saya lupa kawan saya je run ads. Pernah run ads, belum pernah run e-com. Okay. Semua dah ready maksudnya korang punya e-com semua dah siap kan? Tak ada yang belum siap lagi ke? Rasanya Zul dah siapkan semua. Ada yang tak bagi lagi. Ada yang bagi. Ada 4 orang kan? 4 ke 3. Okey, kalau ikutkan daripada Zul kata ada 4 orang lagi tak bagi detail untuk set up e-com. So siapa yang belum bagi lagi tu boleh message Zul segeralah. Kalau segera kita tutup sama-sama kita run. Alright. Okey, kalau ikutkan kat sini, basically semua pernah run ads lah. Cuma ada yang belum pernah run e-com, ada yang dah pernah run e-com. Ada yang dah run e-com jadi, ada yang e-com tak jadi. Okey. So, untuk setting ad ni sebenarnya, pada saya lah, setting ni tak ada apa-apa pun yang special, tak ada apa-apa rahsia, tak ada apa-apa trik pun untuk run ads ni. Sebenarnya yang paling fokus, yang paling utama adalah konten tu sendiri. Daripada segi konten tu, macam mana kita nak twist konten tu untuk ubah daripada konten yang sedia ada ni, kita adjust sikit bagi nampak lebih menarik, sebab untuk menarik minat prospek untuk masuk ke dalam website kita lah. Okay, basically untuk e-com ni, kita hanya perlu tarik crowd tu, maksudnya orang yang scroll Facebook setiap hari untuk masuk ke dalam kita punya e-com. E-com iaitu sales page kita lah. Bila dia masuk dalam tu, dia akan baca, kalau rasa benda tu bermanfaat untuk dia, baru dia akan proceed untuk beli. So the first fungsi ads ini adalah, fungsi ads, kita run ads ni adalah untuk tarik trafik tu masuk ke dalam website kita lah. Uish, ada sifu saya lah, ada Husin. Alright. Okay, Adik boleh share tak Adik? Sebenarnya saya nak share saya punya ads ni, tapi baru pagi tadi restrict. Tak sempat, tak boleh nak tunjuk lah untuk run baru. Tapi saya boleh tunjuk result. Sekejap saya tunjuk result sikit. Saya tengok dulu. Yang sempat lah. Tapi dah tak boleh nak buat apa-apa dah ads sebab baru kena restrict. Punca ni tak tahulah sebab apa. Sebab saya banyak komplain kat Facebook. Okay. Inilah yang boleh saya share. Saya share sekejap. Macam mana nak share? Okay.
Ini yang saya sempat buat lah baru beberapa hari untuk test, buat split test. Ini kempen baru. Nampak Nampak tak? Nampak. Nampak Okay. So ini saya pilih kempen untuk conversion lah. Conversion. Tak sempat nak split test habis pun, tak sempat nak ejar apa-apa. Ini pun saya buat. Okay, cara saya run kempen, satu kempen 10 ad set, 10 ads. Maksudnya ada 10 konten saya akan pecahkan dua lah. 5 video, 5 gambar. 5 video, 5 gambar dan ads dan 10 interest berbeza. Maksudnya ada 10 interest untuk test 10 konten. Faham tak? Clear tak? So far ini yang sempat saya buat lah. Sebelum kena restrict kan, tak boleh nak buat apa. Okay, ini result lah yang saya dapat lah. Antaranya ini. Kalau tengok dekat sini, ada purchase 14. Lepas tu ROAS, tengok ni ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang biasa-biasa. Bawah ni masih lagi tengah running, tengah tunggu belum dapat result lagi. Okay, itu je lah untuk ni. Pagi tadi, okay. So tapi malam ni saya akan go through sekali lah untuk siapa yang tak pernah run e-com. So kita akan tunjuk sekali lalu je lah. So kalau tak faham kemudian tu nanti bolehlah kita buat satu sesi lain untuk setting ads saja. Sebab malam ni kita nak lebih kepada untuk briefing pasal produk dan untuk tunjukkan macam mana nak run ads lah. Alright. Ajib boleh tolong share Ajib. So, saya share guna ni akaun Ajib lah. Okay, basically untuk ini kalau siapa yang dah tahu tu, anggaplah ini just refresh lah, recap lah. Okay, so basically bila kita buka kat Ads Manager ni, kita tekan ke create dan kita pilih conversion. Conversion untuk kita detect purchase daripada Facebook lah. Okay, tekan conversion ni. Okay, continue. Nama kempen kita letaklah nama kempen. Biasa saya akan letak nama kempen e-com. Lepas tu saya akan letak tarikh hari ni lah. E-com kondisi, lepas tu letak tarikh hari ni. Untuk mudah saya nak monitor kempen ni saya buat bila. Alright, scroll bawah. Okay, ini saya tak on pun CBO. Lepas tu untuk conversion asset ni. Okay, yang bawah ni, kita pilih website. Pilih pixel yang kita dah set up. Dan choose event ni kita letak purchase lah. Pilih purchase. Alright. Scroll bawah lagi. Okay, untuk split test, saya akan letak RM30 kat sini. Saya akan buat pecahkan RM30. Dekat dalam ad set ni ada 10 konten. Alright. Okay, audience. Okay, untuk audience, saya akan pilih 10 interest yang berbeza. Fokus based on apa yang kita dah jual. Kebanyakan customer adalah daripada range umur 30 ke atas. Maksudnya 30 ke 65 lah. So kita akan letak umur 30, 65. Ini. Lepas tu, saya akan listkan 10 interest yang berbeza. Untuk interest dekat ad demographic interest tu, saya akan buatlah satu. Yang first kali adalah open. Open maksudnya tak ada apa-apa interest lah. Dan tu kedua, saya akan letak contohnya luxury ataupun apa-apa yang kita rasa boleh nak try, kita try je. Maksudnya saya tak ada spesifik lah. Masa tekan luxury, saya tekan kat luxury interest yang atas sekali tu.
Okay, ini satu interest. So saya akan save this audience. Bawah sikit. To save this audience. Okay. So saya akan rename kat sini 3065 luxury. Okay, kita akan buat ulang balik sama, save lagi sampai cukupkan 10 interest yang berbeza. Okay, buat lagi satu je. Tekan edit dekat audience tu. Okay, ni saya tunjuk 2 je lah. Nanti korang duplicate untuk cukupkan 10. Alright, save. Okay, untuk ni bawah sikit. Okay, kat luxury ni tukar. Kita tukar help. Okay, kita pilih help pula. Okay, lepas tu saya akan save as new. 3065 help. Right, save. Okay, untuk yang sebelum saya duplicate ad set ni, saya akan siapkan dulu ad. Pergi ke ad. Okay, saya akan set up dulu 10 content dekat sini. Mula buat satu, pilih page. Page tak ada kat sini. Tak ada page. Ada. Okay, ada. Okay. Okay, buat satu content je. Okay, add. Sorry terpaksa pakai macam ni sebab saya punya account problem. Baru kena bagi tadi. Dah standby lah untuk hari ni. So pilih mana-mana gambar untuk yang kita nak test. Tak je ABC apa-apa. Tak je ABC. Okay. Kita publish. Ni tempat ni kita letaklah apa yang kita dah bincang tadi. Buat 10 copywriting yang sesuai dengan gambar. Lepas tu kita akan okay, bawah sikit. Okay, ni add button ni kita boleh pilih lah. Okay, untuk part website URL ni letak kita punya link e-com kita lah. Yang kita dah dapat. Maksudnya mana website masing-masing lah letak kat situ. Boleh je. Sangkut je. Okay. Alright. Nanti make sure letak yang ada ni siapa yang tak pernah set up website, make sure yang dia ada slash produk, jangan letak yang awal ni je sebab nanti dia akan tak sebab rasanya semua dorang punya dah tak ada subdomain. Okay, make sure letakkan link yang betul. Bawah sikit. Okay, tracking semua dah ada pixel semua. Okay, apa yang saya buat dekat new conversion ad belah kiri tadi. New conversion ad di belah kiri. Okay, tekan kat titik 3 tu. Yang bawah. Okay. Saya akan duplicate dulu kat sini. Duplicate 10. Duplicate. Saya akan letak 10. Number of copy saya letak 9 lah. Maksudnya kita dah ada 1. Kita create lagi, tambah lagi 9. Okay, daripada sini, setiap satu ni saya akan letak konten yang berbeza. Jelas tak setakat ni? Ada yang tak faham ke? Ada yang tak dapat tangkap ke? Faham. Faham Alright. Okay, bila kita dah cukupkan 10, kita dah edit 10 konten ni,
baru kita akan duplicate yang conversion assetnya. Kau dia je. Senang. Baru kita duplicate yang ni pula. Duplicate, tambah lagi 9. Kau dia. Yang ini untuk kita setiap yang dalam ada 10, maksudnya ada 10 lah asset. Bila setiap satu asset tu adalah interest yang berbeza. Right, itu je yang saya buat. Lepas publish lah, kita tunggu result. Dan macam mana nak tengok result? First kali saya akan run dulu dalam 2-3 hari. Nak tengok dia run dulu. Lepas kita akan tengok sama ada mana yang ada purchase. Kat situ kita akan fokus lah untuk scale up ke. Kalau tak ada purchase tapi kita tengok baru spend bawah 100, kita boleh masih lagi acceptable lah. Okey, gambar dengan video mana yang perform. Kalau tengok dalam Telegram tu, rasanya kalau pakai video yang kita sediakan tu boleh. Tapi saya suggest untuk edit sikit, tambah. Macam contoh aja satu video yang dah kita tambah sikit. Maksudnya video kita pakai video yang sama, so kita tambah sikit, adjust sikit lah. Edit sikit bagi nampak cantik. Sekejap, Adik tunjuk satu. Ni video yang ada dalam Telegram ni, kita cuma tambah sikit, edit sikit guna Canva untuk nampak dia lagi menarik. Dan insyaAllah dalam masa ke semasa kita akan update lah konten baru, konten fresh. Kalau korang ada idea konten, boleh PM saya untuk korang punya idea, kita sama-sama discuss lah untuk kita buat satu konten lain. InsyaAllah Tok Abah ready untuk buat konten Ya Syakir Boleh Syakir Boleh, Tok Abah ready je. Okay. Tok Abah dah tidur lah? Dah, dia tidur pukul 2, pukul 3 pagi biasanya. Bangun pukul 5.30. Kalau nak bagi ucapan sikit ke sekejap lagi kan? Boleh je. Nak? Boleh? Boleh. Korang nak dengar Tok Abah bagi talk sikit ke? On. Nak. Alright. Boleh Syakir? Jagi. Boleh. Dah ready je kak. Okay. So itu basic lah untuk run ads. Rasanya nanti kalau perlu detail apa semua kita boleh discuss kat dalam group. Ataupun kalau korang ada masa free, datang office Kajang, kita sama-sama setting ads ke apa. InsyaAllah kalau saya free setakat ni, kalau siang tu memang adalah kat office. So bolehlah datang office kat Kajang untuk kita buat setting sama-sama. Boleh? Nanti PM saya share location. Ni Faiz Jazi ada. Faiz Jazi, pengantin baru. Mail lah office nanti. Nanti kita setting sama-sama. Alright. So far ada apa-apa soalan tak? Ada part yang korang tak clear tak? Tak clear lagi ke? Semua okey Risau lah semua senyap Ni tokek kambing ada. Tokek kambing. Recording nanti kita upload kat dalam Telegram Alright, alhamdulillah semua clear. Tak ada apa-apa masalah. Thank you. Bergema ni. Kalau tak ada apa kita macam mana nak buat ads? Macam mana? Soalan ni. Macam mana nak buat ads yang bila tekan play video tu ke website kat bawah. Oh memang kita bila letak link dekat memang kita run e-com promotion, bila kita tekan video dia akan memang keluar.
preview page kat bawah tu. Alright, clear? Okay, boleh? Boleh ke Tok Abah free ke? 5 minit ke 10 minit ke? Alright. Sekejap eh. Okay. Cakap kita kejap. Ada soalan apa ni? Ada soalan? Ya, Satu set. betul, satu adset 30 untuk 10 ads. Betul. Maksudnya kita test 10 interest, maksudnya 330 kali 10. Kat situ. Terpulanglah bajet-bajet. Kalau rasa macam nak test 5 dulu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita nak dapatkan result. Kalau saya cuba 10 sebab saya nak dapatkan result cepat lah. So macam kalau kita tengok tadi tu baru run dalam 2 hari. Rasanya 2 hari dah dapat result macam tu, kita dah dapat detect purchase. Boleh dah dapat ada antara 2-3 winning ads lah kat situ. CPP dapat berapa? Kalau tengok tadi ada yang 30 lebih, ada yang 40 lebih, ada yang RM1 pun ada. Tapi itu masih dalam fasa split test lah. Bila kita naikkan bajet nanti baru kita akan tahulah mana satu yang lebih perform. So sebenarnya basically kena try dulu tengok. Bila kita dah dapat result baru kita boleh tengok daripada result tu apa next step kita nak buat. Biasa tim memang akan letak itu. Itu hanya satu yang tunggu. Macam saya pecahkan tadi lah, macam saya buat tadi tu. Maksudnya satu interest, satu adset. Sebab kita nak tahu mana satu campaign. Dia sebenarnya reason dia daripada 10 konten yang kita buat tadi tu, mungkin ada satu interest yang sesuai. Dalam 10 tu, dalam satu interest tu mungkin ada 3 konten yang sesuai. Lepas tu interest yang lain pula, ada konten lain pula yang sesuai. So kita dah boleh buat decision sama ada nak tutup yang konten-konten lain untuk interest tu. Faham tak? Okay, faham. Alright. Bajet split test guna berapa? Biasanya saya akan spend 300 hari untuk mula-mula dan saya akan spend dalam 3 hari untuk cari winning ads. Biasanya hari ketiga tu kita dah dapat lah tengok mana satu yang perform. Tapi kadang-kadang bila saya spend 300 tak semestinya habis 300 hari tu. Kita dah boleh tengok. Bila kita tengok cost per landing page view tinggi tu maksudnya atas RM10 ke, kita boleh off campaign adset tu. So kalau tengok balik daripada CTR, paling penting sekali tengok dulu purchase lah. Kalau mana yang ada purchase, cost purchase rendah, ROAS cantik, saya akan maintain lah ads tu. Dua hari split test dapat 4 purchase, spend 200. Okay, kalau tengok berapa purchase tu, ROAS okey tak? ROAS yang okey, kalau tanya saya, untuk starting kita dapat atas 2 pun dah kira okey. Untuk kita optimize lagi. Bila dalam fasa split test dapat ROAS atas 2 tu maksudnya dah satu tanda yang baik lah. Bila kita scale up budget tu, kita akan tengok ROAS tu mungkin lama-lama dia akan naik. Kalau bila lagi rendah tu kita dah boleh prepare untuk tutup dan buat campaign baru lah.
Sebab dalam ads ni tak ada, kita tak boleh nak cakap konten ni memang dah paling cantik lah, konten ni dah paling power. Konten cantik ke, konten power ke, macam kalau dalam mata, dalam apa, pada mata kita belum tentu audiens kita suka. So nak tahu, kena test. Split test lah. Tu Tok Abah dah ready dah tu. Hero datang. Mak Kilau datang. Mak Kilau datang. Malam ni diorang nak dengar sikit Tok Abah bagi sepatah dua kata ke. Sharing sikit lah. Okay. So, kalau yang ada kamera, buka kamera ya. Tok Abah nak dapatkan semangat dari all ya. Tok Abah ni letih sangat malam ni ya. Sebab baru buka puasa tadi. So, buka kamera. So Abah nampak semangat, nampak aura you all. Tak acik lah you nampak muka handsome Tok Abah tak nampak muka handsome awak. Tak acik lah. So dulu macam Zuarifin, saya sejak tengok Mak Kilau macam Adi Putra pula muka kita. So okay. Right. Okay. On semua. Tu dia. Faizal, dia bubuh gambar produk. Alright, yang lain buka ya. Kalau yang anulah kamera yang ada kamera. Jadi kalau you all punya memang antik tak ada kamera, tak apalah apa nak buat. Ya, dah tak ada kamera. Ada ke gadget yang tak ada kamera? Okay guys, cepat. On. Tok Abah dah ready dah ya. Okay. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ya. Terima kasih Faris Hazwan ya. Dan semua sahabat yang ada ni, syukur. Anda semua Allah pilih untuk dapat bersama pada malam ni. Kita ni semua kiriman Allah. Itu sebenarnya langkah pertama untuk kita maju ke depan ialah kenal diri. Kenal diri. Sampai ulama pesan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Allah. Jadi langkah pertama untuk maju ke depan, nak jadi manusia ke, nak jadi usahawan ke, nak jadi suami ke, nak jadi anak ke, kena kenal diri. So kenal diri, baru kita boleh maju ke depan. Dan Tok Abah nak cakap direct ya, Tok Abah umur 71 tahun, ramai orang yang Tok Abah jumpa umur 50, 60, 70 tak kenal diri. Ya, malangnya sampai mati pun tidak kenal dirinya. Sayang ya. Itu sebabnya bila ulama bertanya pada seorang anak muridnya, tahu tak kamu di manakah tempat yang paling mahal dalam dunia? Some of you may know the answer. Anak-anak jawab, anak muda dia jawab, katalah macam-macam lah. Kat Saudi Arabia ada minyak, kat Brunei ada minyak, ada kat Kimberley, ada diamond, ya, ada platinum ke. Semua jawapannya tak betul lah. Sebab jawapan yang betul, di manakah tempat yang paling mahal? Jawapannya ialah tanah perkuburan. Jadi anak muda pun tenganga lah. Mana pula tanah kubur mahal? Tanah kubur tak mahal. Itulah, ramai orang tak perasan. Sebab ramai orang dia tak kenal diri, jadi dia mati membawa ilmunya yang hebat, dibawa ke kubur. Ilmu dalam kepalanya hebat dan sangat-sangat mahal, dibawa ke kubur. Itu sebab mahal. Dia bawa bakat-bakat yang terpendam, yang dia tak keluarkan. Bakat dia hebat. Kalau dia keluarkan bakat dia akan jadi manusia, mungkin manusia yang paling berguna kepada dunia. Tapi dia tak keluarkan, dia bawa bakat yang mahal itu dalam kubur. Pengalaman yang mahal dalam kubur. Rahsia tip ataupun dia punya kaedah pendekatan yang terbaik dibawa ke kubur. So ramai orang mati membawa kehebatan-kehebatan yang Allah berikan tak ditinggalkan di dunia, maka takut-takut tanah perkuburan jadi tanah yang paling mahal. Apa makna cerita ni? Maksudnya, ini dia. Tok Abah nak pesan pada you all ya. So anak-anak ya, yang dikasihi, masa hidup ni kenal diri awak, keluarkan kehebatan satu persatu. Untuk apa? Untuk jadi aset. Untuk apa? Untuk memberi manfaat pada orang lain. Untuk apa? Untuk jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Jadi kalau nak beri manfaat pada orang lain, kenal kehebatan diri, keluarkan semua kehebatan diri untuk jadi aset kepada orang lain. Gitu. Kenal bakat-bakat dalam diri, keluarkan pupuk untuk jadi aset kepada dunia. Jadi kita tinggalkan semua kehebatan kita di dunia. Jadi bila kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali bakalan amalan pahala.
Of course lah kita bawa balik, bawa bekalan amalan kita. Tapi jangan bawa bakat-bakat yang tidak ditinggalkan. Jangan bawa ilmu yang belum disampaikan pada manusia. Jangan bawa pengalaman-pengalaman yang ada dalam kepala. Tinggalkan. Jadi nak jadi begini. Itu sebabnya Tok Abah malam ni nak dalam masa yang singkat ni nak beritahu, jom kita jadi orang yang benar-benar memberi nilai tambah kepada dunia. Apa pun ada dalam diri awak keluarkan dan bantu orang lain. Sebarkan pada orang lain, kongsi dengan orang lain. Jangan takut. Ramai orang kita tahu ni. Sebabnya bila Tok Abah tengok Mak Kilau, Tok Abah nampak sangatlah ya. Filem itu salah satu pengajaran dia, bersatulah orang Islam, orang Melayu, ya. Kongsi semuanya. Jangan dengki, tolong menolong sebab Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. So anda ni semua dalam satu usaha untuk jadi usahawan, tolong orang lain, tolong. Aku tolong dia makin hebat, aku pula ketinggalan. Tak ada. Rezeki tak salah alamat. Ya, jodoh tak salah alamat. Malaikat maut tak salah alamat. Ya. So, dan Allah dah berikan kita kepastian. Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. So, macam mana kita boleh rugi kalau kita tolong orang? Macam mana kita boleh ketinggalan bila kita tolong orang? No way. Ya, tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Kita sedekah, kita tolong orang, kita kongsi kita punya pengalaman, kita bantu orang untuk berjaya, ya. Dan kata Kung Fuza, cara terbaik untuk berjaya, bantu ramai orang untuk berjaya. Cara terbaik untuk gembirakan diri, gembirakan orang lain. Cara terbaik untuk pandaikan orang lain, kita akan jadi orang yang pandai. Jadi bantu orang jadi kaya, kita akan jadi kaya insya-Allah. Maksudnya gitulah. Ya, itu sebabnya benar kata Nabi, orang yang paling bermanfaat ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. So itu satu pesanan Tok Abah yang paling kritikal. So jom jadi orang baru yang jadi aset kepada diri anda, jadi aset kepada keluarga, jadi aset kepada masyarakat, dan semua anda ni semuanya aset kepada dunia. Sebab kalaulah anda ni tak penting kepada dunia, Allah tak cipta kita. Kalau anda dan Tok Abah ni tak penting untuk dunia, Allah tak cipta kita. Sampai Allah menyebut dalam Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah engkau sangka aku cipta engkau main-main? Itu ayat Quran ya. Abasaw wa anakum ilaina lartujaun. Dan kamu akan dikembalikan kepada aku. So Tuhan cipta anda, cipta Tok Abah atas sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi macam mana anda jadi usahawan? Tak jadi usahawan yang terbaik. Sebab Allah cipta kita dengan terbaik. Tapi sebab tak ada ilmu, tak cukup usaha, tak cukup kongsi, tak cukup sabar, tak cukup tolong orang, tak cukup doakan orang. Ya, itu sebabnya kita rupanya makin banyak kita membantu, makin banyak kita dapat. Ya, what goes round comes round. So malam ini, ya, dengan semangat ini, ya, semangat untuk membangunkan diri, aku ni penting untuk dunia, bukan sombong, tapi kenal diri, bukan riak, bukan ujuk, bukan sum'ah, ya, tetapi aku kenal, aku Allah cipta, Allah datangkan ke dunia untuk jadi aset kepada dunia, dan aku nak jadi usahawan, biar aku jadi usahawan yang benar-benar terbilang, dan nak jadi usahawan terbilang, kenal diri, ya, keluarkan kehebatan diri, tolong orang, dan jangan lupa ya, orang yang terbilang ialah orang yang kenal Allah. Dan Allah kata apa? Ud'ani astajib lakum. Kau minta aku perkenan. Dan orang yang berdoa tidak akan pasti akan ada harap. Apa kata ulama? Pasti ada harapan untuk yang berdoa, pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. Pasti ada harapan. So doa tiap-tiap hari. Dan doa itu wajib disertakan dengan solat. Untuk kita orang Islam, orang yang tak solat, doanya tak makbul. So maaf ya, Tok Abah cakap terus terang, tak payah berdoa kalau kita tak jaga solat. Jadi maksudnya kita wajib jaga solat, sebab tu kita berdoa. Sebab doa yang mustajab, Nabi pesan, ialah doa atas tikas sembahyang, selepas solat fardu atau solat sunat, kita berdoa. Maka diaminkan malaikat, confirm. Jadi jaga solat 5 waktu, doa banyak-banyak, dan niat azam, wahai Allah, jadikan aku sebab orang lain berjaya. Bila kita jadi sebab orang lain berjaya, tak dapat tidak, kita akan berjaya. Dan doakan diri, doakan kawan. Dan semua tahu,
Bila kita doakan kawan-kawan dalam senyap, diaminkan malaikat dan malaikat doakan kita seperti mana kita doakan kawan-kawan. Wahai Allah, ya, dalam kumpulan aku ni malam ni ada 30 orang, ya. Ada 25 orang usahawan-usahawan. Dekat 30 orang kawan-kawan aku yang di usahawan, nak jadi ejen-ejen, nak jadi stokis, nak jadi dealers dan sebagainya. Bantu kami ya Allah, bantu semua kawan aku berjaya, semua jadi jutawan ya Allah. Janganlah si Hazwan seorang nak jadi jutawan, tak aci lah ya Allah. Takkan dia seorang tak aci. Yang jadikan aku juga jutawan. Bila kita doakan kawan-kawan kita jadi jutawan, apa kata malaikat? Amin. Dan malaikat doa, you all tahu kan? Wahai Allah, seperti mana yang Haziq doakan kawan-kawannya untuk jadi jutawan, kau bagi ke Haziq ni. Walaupun muka dia macam ini, bagi dia jadi jutawan ya Allah. Bagi dia gurau Haziq, ya. Ya, kalau wahai Allah, Safaris doakan kawan-kawannya akan jadi jutawan, kau kesian aku tengok muka Safari ni pun muka welfare ya Allah, kesian. Bagilah dia jadi jutawan juga ya Allah. Bila kita doakan kawan-kawan jadi jutawan, ya, dan beriman, ya, insya-Allah. Dan Taubah satu lagi, ini kisah benar. Taubah tahun 94 naik tumpang kereta daripada seorang kawan. Dia Taubah tak kenal dia kenal Taubah. Taubah pergi ceramah kat Johor Bahru. Ya, dia volunteer. Tuan pengelola masa tu Taubah pergi ceramah untuk pejabat daerah ke apa, menteri besar. Dia pejabat menteri besar, jadi dia minta izin daripada pengelola, daripada penganjur untuk hantar Taubah ke airport. Taubah berkata, "Silalah, tak apalah." Tapi itulah, bukanlah menyesal. Tapi masa dia bawa ke kereta dia, ya Allah, kereta buruk, kereta Renault. Memang buruk lah, 20 tahun punya kereta. Taubah terfikir, ya Allah, sampai ke airport kita ni. Sampai tak ke airport. Teruknya kereta. Ya, ni bukan nak mengata siapa-siapa, ya. Ni kisah benar. Yang Taubah tak sebut nama pun. So, Taubah masuk kereta tu, Taubah lagi, ya Allah, sampaikanlah aku ke airport Senai, ya Allah. Tengok kereta tu dah teruk betul lah, dengan 20 tahun kereta second hand, lubang sana lubang sini. Yang Taubah paling takut bila dah pakai seat belt, tengok dalam bawah ke tempat kaki tempat duduk, ya. Passenger seat bawah, Taubah nampak jalan raya. Ada lubang kat lantai kereta. Nampak jalan. Ya Allah, ya Allah, sampaikanlah aku ke airport. Lepas tu kalau kereta ni nak rosak-rosaklah ya Allah, ya. Sebab memang takut tak sampai ke airport. Tapi yang bukan itu cerita yang Taubah nak ceritakan. Kat dashboard dia ditulis apa? Wahai Allah, dekat dashboard dia tulis, ya Allah, jadikan aku jutawan beriman menjelang Disember 1995 ya Allah. Setahun lagi lah, lebih kurang setahun. Ya, Taubah tu tahun 94 kan, so betul tengok kesiannya dia ni. Dia kata, ya Allah, jadikan aku jutawan beriman menjelang Disember 1995. Kat dashboard, Taubah angkat tangan dalam diam kan, Taubah angkat tangan, ya Allah, jadikan orang ini mencapai matlamat dia jadi jutawan beriman menjelang Disember 95. Taubah musafir, kawan yang dia tak perasan pun, Taubah aminkan doanya dalam okey, habis. Taubah sampai ke airport, ya, that was bulan 6 bulan 7 tahun 94. Ya, so tahun 95 tahun 96 Taubah baru beli bangunan kat Bangi, so dia datang ziarah. Bulan 4 datang dia, bulan 4 ya, tahun 96. Dia datang ke Taubah tengah sibuk, tiba-tiba dia datang, dia kata, "Boleh tak turun kejap Taubah? Sebab keluarga saya tidur kat bawah, ya, anak isteri dan anak tidur dalam kereta." Taubah pun lagi ke bawah sebab kawan kan datang daripada Johor, dia dah hantar kita ke airport dan sebagainya. So Taubah tengok, wow. Dia bawa kereta Audi, brand new Audi, cantik sangat kereta baru kan. Wah, dah berjaya ni. Lepas tu dia senyum, syukur saya dah berjaya, dah maju betul, ya. So ini kereta isteri saya. Kereta isteri tu. Audi baru, brand new Audi, kereta isteri. Mercedes saya tinggal kat JB. Dia punya Mercedes yang baru tinggal kat. So dia sudah jadi jutawan. Dan dia tetap beriman, semayang tak tinggal, yang sedekahnya banyak. Taubah sangat gembira dan bahagia. Contoh ni Taubah selalu bagi contoh sebab nampak kesan seorang yang ada matlamat yang jelas. Wahai Allah, jadikan aku jutawan beriman menjelang Disember 1995. Dia letak kat dashboard, lihat, ingat, naik semangat, dia buat. Dan bila dia buat dashboard tu, dia memberitahu dirinya dan memberitahu kawan-kawan yang tumpang kereta dia, itu matlamat doa dia, dan lain-lain, orang lain akan doakan, mengaminkan dalam senyap. Dan doa dalam senyap diaminkan malaikat.
Dan manusia ini, subhanallah, ya, dia jadi jutawan yang beriman, tak tinggal solat, ya, dia punya zakat, sedekah, ya, subhanallah. Itu kita tahu seronok kisah benar itu, ya. Sebab dah berlaku depan mata. Bila doa itu jadi satu senjata yang sangat kuat. Doa silahul mukmin. Okey. So itu yang Tok Abah nak ceritakan contoh sebenar. So jom keluarkan kehebatan, banyak rapatkan hubungan dengan Allah. Sebab Nabi pesan, orang yang paling berjaya, beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So perubahan pertama yang kita kena perbaiki, ya, ialah baiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan repair hubungan kita dengan semua orang. Hubungan kita, anda sebagai usahawan, hubungan anda dengan keluarga, hubungan anda dengan masyarakat, hubungan anda dengan kawan-kawan usahawan, hubungan anda dengan para pelanggan dan mereka yang berkaitan dengan keusahawanan anda akan bertambah hebat. Sebabnya kita dapat selalu nasihat viral yang berbunyi, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Itu sebabnya bila Tok Abah tengok cerita Mak Kilau malam tadi pun tengok cerita Mak Kilau, sebabnya masih fresh. Ya, salah satu nasihat yang paling penting ialah, ya, orang Islam, orang Melayu Islam ni akan hebat, akan maju, akan menang selagi taat Allah. Bukan sebab yang lain tu penting semua, tapi sebab taat Allah. Ya, walaupun tak ada senjata secanggih senjata tentera British, tetapi ada bantuan Allah, Allah akan bagi ilham, bagikan idea. Itu satu nasihat yang sehat. Yang terakhir yang daripada Tok Abah ialah, so Tok Abah nak ulang balik pesanan Jalaluddin Ar-Rumi, ya, seorang ulama sufi yang memberi nasihat kepada anak muridnya, ya, semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia, aku nak mengubah keluarga aku nak mengubah customer, aku nak mengubah macam-macam. Tetapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana, aku nak ubah diriku dahulu. Semalam aku nak jadi orang pandai, nak ubah semua. Aku nak ubah keluarga, nak ubah mak bapak, nak ubah pelanggan-pelanggan aku, nak ubah macam-macam. Nak ubah aku punya downline. Baguslah tu. Itu orang pandai. Tapi orang bijaksana ni lebih baik daripada pandai tau. Orang bijaksana ialah diubah dirinya dahulu. So aku hari ni nak jadi orang bijaksana, aku nak ubah diri aku sendiri. Dan pesan Allahyarham Ustaz Arundin, dengar ya, apa kata ulama ni. Bila kita ubah diri kita luar dalam, dengan istiqamah, Allah akan ubah semua makhluk. Allah akan ubah, orang pun berubah, rumput di sekitar kita berubah terhadap kita. Sebenarnya kalau kita dah berubah, contoh jaga solat 5 waktu, dan jangan lupa pesan Hasan Basri, apa pun masalah yang kita hadapi, dia punya penyelesaian ialah bertaubat. Dia ada masalah hutang, bertaubat tiap malam, selesai masalah. Awak orang bujang, susah nak dapat jodoh, bertaubat tiap malam. Maksudnya solat, taubat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Itu maksudnya bertaubat, ya. So solat taubat 2 rakaat selepas solat Isyak, ya. Lepas tu istighfar 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi bersabda, aku bertaubat 100 kali sehari. Nabi yang tak ada dosa, maksum. Jadi kita pun astaghfirullahalazim 100 kali. Dan salah satu sifat penghuni syurga, pesan Nabi SAW ialah memaafkan semua orang sebelum tidur. Dan Tok Abah sejak lebih kurang 40 tahun yang lepas dah pesan pada isteri dan pesan pada diri, ya Allah, aku maafkan isteriku, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan, aku maafkan semua orang dalam dunia, jadikan semua orang dalam dunia maafkan aku sekeluarga. Itu doa Tok Abah tiap-tiap malam sejak 40 tahun yang lalu. So salah satu sifat penghuni syurga ialah memaafkan orang. Sebab kata ulama, bila kita maafkan orang tiap malam, hati bersih. Pertama, hati bersih. Hati bersih, kepala tenang. Bila hati bersih, kepala tenang, apa jadi? Badan sihat. Nombor 3. Nombor 4, wajah itu cermin hati. Bila hati bersih, kepala tenang, badan sihat, muka pun comel. Nombor 4. Nombor 5, bila kita maafkan orang, maka Allah ampunkan dosa kita. Wow. Bila kita maafkan semua orang, Allah buka pintu-pintu rezeki. Awak nak jadi usahawan, nak buka pintu rezeki. Rezeki bukannya mestinya maju dalam usahawan saja. Rumah tangga bahagia, anak-anak sehat, kita punya bisnes maju, kereta tak rosak, rumah tak rosak, ya, jiran tetangga tak meragam, mertua tak meragam. Ini semua adalah rezeki.
pintu rezeki terbuka. So tuan-puan yang Tuan Abang muliakan, jom kita buat yang asasnya. Jadi kita buat yang paling, dan kita nak berubah tu buat paling asas dengan solat taubat, istighfar, maafkan semua orang. Dan semua tahu salah satu amalan yang terbaik sejak kita belajar daripada PKP ialah sedekah subuh. Itu sebenarnya satu sunnah, tapi dia mula popular waktu PKP sebab kita tak sembahyang di masjid. So kita buat tabung di rumah, so kita buat sedekah subuh. Sebab di waktu subuh, ya, ada hadis sahih, bila waktu subuh apa yang tiba, maka Allah datangkan 2 malaikat kepada setiap orang beriman. Satu malaikat akan doakan kita maju hebat cemerlang murah rezeki bila sedekah subuh. Mampu RM1, lah tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Sedekah subuh kena dibuat semasa waktu subuh. Dan malaikat tu turun waktu subuh, bukan sebelum subuh. Dia subuh katalah sekarang dibangi pukul 5.55. Ya, waktu 5.55 sampai pukul 7.8 minit malaikat tu stay. Dia duduk dengan kita, dia tunggu kita sedekah. Dia sedekah aja, dia pun doakan, wahai Allah, majukan dia, selesaikan masalah dia, selamatkan dia, ya, ampunkan dosa dia, sembuhkan sakit dia, selesaikan semua masalah dia. Malaikat yang pertama. Tapi kalau kita tak nak sedekah, lupa lain. Tak nak, tak apalah, aku tak mampu, aku bukannya banyak duit nak sedekah subuh. Maka malaikat yang kedua akan berdoa, wahai Allah, hancurkan orang ini, jahanamkan dia sebab dia kedekut. Ni Tok Abah cakap ni maksud hadis ya, bukannya begitu tekuknya malaikat kedua ni berdoa. Yes. Tolong Google malam ni juga. 2 malaikat yang turun bersama setiap orang Islam sewaktu subuh. You akan dapat kisah ni. Jadi kita sedekah subuh tiap-tiap pagi. Dengan niat, ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah subuh untuk aku sekeluarga, mak bapa, adik-beradik, atuk nenek, sepupu sepapat, mertua, ya, ipar duai yang masih hidup atau sudah tiada. Dan salah satu doa yang sangat mustajab ialah doa di waktu sedekah. Dan 98%, 99% manusia terlupa berdoa waktu sedekah. So masa kita sedekah aja kita minta, ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah ni untuk semua tadi, dan ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Aku ada masalah dalam kehasanan, aku susah nak gini-gini, tolong majukan semua usaha aku, dalam bisnes aku, ya Allah. Aku ada masalah konflik rumah tangga, ya Allah. Selesaikan, ya Allah. Aku ada masalah konflik dengan adik-beradik, ya Allah. Selesaikan, ya Allah. Aku ada masalah sakit, ya Allah. Ada adik-beradik aku kena flu, kena COVID, kena sakit jantung, tolong sembuhkan. Berdoalah waktu bersedekah, makbul. InsyaAllah. So kita dah ada senjata tu. Senjata ada. Tapi asasnya apa? Semua doa, semua apa tu tak ada akan berkesan kalau kita tak jaga solat 5 waktu. Ya, tu yang Tok Abang nak pesan. So, semua masalah dalam dunia ini, rupanya kata ulama, dia punya solusi, dia punya pendekatan penyelesaian ada dalam diri kita. Tapi kita tak tahu nak pakai, maka kita sengsara, kita kena minta bantuan orang. Sebab semua masalah selesai dengan dalam diri kita. Sebab itulah dia, barang siapa bertaubat, semua masalah selesai. Solat taubat selesaikan masalah, solat taubat istighfar sembuhkan penyakit, solat taubat istighfar maafkan orang, membuka pintu-pintu rezeki. Tengok, apa masalah yang tak selesai? Dengan solat taubat, istighfar dan juga bersedekah. Semua ada dalam diri kita ni. Jadi solusi untuk semua masalah kita ada dalam diri kita. Pakai. Alat tu ada tapi tak guna. So kita gunakan. Kita pakai, tengok apa jadi. Semua masalah selesai. Usaha kita akan berjaya. Ya, kebaikan akan datang. Dan mudah-mudahan kita jadi aset kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada orang lain. Dan yang paling penting, kepada dunia. Ya, sebab kita mencantikkan dunia. Ya, akhir kalam, kata Ali, jadilah orang baik. Kalau kamu ada, orang sayang. Kalau kamu tak ada, orang sedih. Ya, orang rindu. Kalau kamu mati, orang tangisi. Itu kata Ali. Dan janganlah jadi orang jahat. Kalau ada, orang menyampah. Kalau tak ada, orang suka. Kalau mati, orang bersyukur. Syukur. Mati juga. Padilah Kamsah. Sibuk aja. Sejak aku kecil, aku kena dengar dia. Mati juga orang tua ni. Tapi janganlah mudah-mudahan tak adalah orang fikir macam itu yang kesian Tok Abah. Ya, so Tok Abah doakan anda semua. Ya, semua maju dalam apa yang anda lakukan. Selesai masalah. Fokus pada masalah. Masalah semakin berat. Fokus pada solusi, kepada jalan, kepada jawapan, kepada ubat. Semua masalah selesai. Sebab Nabi bersabda, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. So, jangan sangka yang buruk,
Jangan fokus pada benda yang negatif, jangan fokus pada yang buruk, apa ni masalah, jangan fokus pada penyakit, fokus pada ubat, fokus pada penyelesaian, fokus pada maju, fokus pada keuntungan, maka itu akan datang langkah demi langkah dengan syarat kita jadi hamba yang bertakwa, yang bersyukur. Wallahu alam. Tuhan doakan anda semua bahagia, ya, dunia dan akhirat, dan buat yang terbaik, ya, dan jadikan setiap hari macam hari kita yang terakhir, buat yang terbaik dan buat kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya, ya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Tok Abah. Baik. Okey. Kau dah dengar sepatah dua kata daripada Tok Abah? Okey, semua harap semua semangat. Macam apa yang Tok Abah cakap tadi lah. Jangan fokus pada masalah, fokus pada solusi. Itulah. Kita ni manusia memang tak lari daripada masalah kan. So, daripada kita asyik fokus pada masalah, asyik cerita pada masalah, baik kita fokus pada solusi, apa yang patut kita buat, apa yang patut kita buat selepas ini untuk selesaikan masalah kita. InsyaAllah mudah-mudahan semua malam ni bolehlah kita dah cerita sikit pasal produk, dah faham pasal produk, dah tahu pasal ads. So, kita tengok result dalam seminggu dua ni, kita akan adakan meeting lagi untuk yang free boleh datang area Kajang. Siapa nak datang, dipersilakan datang. Saya ada kat sini untuk nak belajar ads ke, nak belajar ads detail tu saya tak pandai sangat lah. Tapi apa yang saya reti saya boleh share lah kat korang. InsyaAllah. Alright. Okay, rasanya sampai sini je untuk sesi kita malam ni. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Okay. Okay ya semua. Okay. Terima kasih. Alright. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sifu. Sifu Arik Hussein. Amy buka kamera Amy. Terima kasih Ajib. Amy. Jai okey Jai. Demam ke Jai? Tengah tak sihat. Ya, demam ke apa? Healing crisis. Ajib lah tu. Dia ajak pergi Penang lah tu. But satu letak harga kos kan, production tu harga kos. Ya Amy, ya. Siapa nak leave boleh leave lah, tak ada masalah. Adik, telinga kau dah okey, Adik? Macam tu. 10% dah naik. Adik okey Adik. Sifu Arik Hussein. Okey, alhamdulillah. Apa ya siku dah. Ramai bila? Itulah ikut plan macam nak pergi minggu ni. Kita tengok macam mana. Roger. Yes. Lama tak makan nasi kandak. Rindu bau pasir Penang. Oh. Tengok lagi next Gambler kan. Air? Mari Kedah banjir mari. Jom turun. Tolong Kedah. Balik banjir. Baru terkejut tadi. Mari sanitizer ni. Jom pergi baling. Kemanusiaan. Serius ni. Ajar-ajar tu. Tolong sikit. Apa dia? Nak kena pergi baling ni. Support sikit. Jom. Misi kemanusiaan. Tunggu sehat. Nanti ada apa-apa Roger lah. Okay, boleh. Siapa dah test ke? Dah try ke? Run X. Hasbi Allah. Okay, Jip. Apa Jip? Baik, assalamualaikum. Nak meeting apa dia?
Meeting. Dah habis dah ke tuan? Dah habis ke? Saya tanda kat dia. Habis dah. Habis dah? Okey. Baik, terima kasih.